Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi untuk kelas PDPR yang seterusnya. Okey, pada hari ini kita akan teruskan untuk topik yang sama iaitu aplikasi teknologi 1.1 reka bentuk mekatronik. Okey pelajar, sebelum kita teruskan, kita lihat dahulu standard pembelajaran pada hari ini. Okey, kelas yang lepas semua pelajar telah mencapai standard pembelajaran 1.1.1 iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Okey, 1.1.2 pelajar dapat mengenal pasti 4 elemen mekatronik. Okey, jadi pada hari ini pelajar akan dapat mencapai dan menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, pelajar dah bersedia? Kita teruskan untuk 1.1.3 iaitu menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Okey, rajah di slide menunjukkan beberapa contoh produk mekatronik yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, setiap elemen yang digabungkan dalam produk mekatronik ini mempunyai fungsi yang tersendiri yang memastikan setiap produk ini dapat memenuhi keperluan kita sebagai pengguna. Okey, contoh pertama iaitu kereta kawalan jauh. Okey, kereta kawalan jauh ni merupakan satu produk mekatronik yang mudah. Okey, jadi di sini saya akan terangkan dengan terperinci setiap elemen yang terdapat dalam kereta kawalan jauh. Okey, yang pertama iaitu sistem mekanikal. Okey, salah satu komponen yang digunakan iaitu gear. So, apa fungsi gear? Gear ni berfungsi untuk mengurangkan atau meningkatkan kelajuan dan menambah daya kilas motor. Okey, yang kedua iaitu sistem elektrik. Sistem elektrik ni sebagai sumber tenaga elektrik yang dapat membantu menggerakkan kereta kawalan jauh. Okey, contoh komponennya apa? Okey, sama ada bateri ataupun motor AT. Okey, sistem ataupun elemen ketiga iaitu elektronik. Elektronik menerima dan menukarkan isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem kawalan dan pengaturcaraan. Okey, sistem kawalan ni terdiri daripada mikro pengawal dan sistem kawalan yang diatur cara. Maksudnya yang telah di-coding terlebih dahulu dalam aplikasi. Kemudian dia berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor AT. Contoh kedua, pintu gelangsar automatik. Okey, produk ni kita semua sering temui dekat mana? Di pasar raya yang besar. Betul pelajar? Okey, jadi saya tahu awak semua dah familiar ataupun dah selalu lihat produk mekatronik ini. Okey, macam biasa ada gabungan 4 elemen dalam pintu gelangsar automatik. Yang pertama iaitu sistem mekanikal. Dalam sistem mekanikal ni, dia menggunakan 3 komponen iaitu tali sawat, takal dan juga gear. Okey, tali sawat dan takal berfungsi untuk membuka dan menutup pintu. Manakala gear pada motor pula membantu memudahkan pergerakan. Okey, sistem yang kedua iaitu sistem elektronik. Iaitu komponen-komponen elektrik ataupun elektronik disatukan di dalam 1 litar pemacu motor. Okey, ini dia. Okey. Kemudian kita menggunakan sensor. Sensor ni digunakan untuk mengesan sebarang pergerakan dan memberikan isyarat kepada sistem kawalan. Dan yang ketiga, sistem elektrik adalah untuk membekalkan tenaga supaya keseluruhan sistem dapat berfungsi dengan baik, yang mana ia terdiri daripada motor AT dan juga
pengubah. Dan akhir sekali ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan terdiri daripada sistem kawalan yang telah diatur cara terlebih dahulu. Ia berfungsi untuk memproses isyarat input dari penderia gerakan dan menghantar isyarat output kepada pemacu motor untuk membuka dan menutup pintu. Itu tadi gabungan keempat-empat elemen yang membolehkan pintu gelangsan automatik berfungsi dengan baik. Contoh yang terakhir ialah mesin basuh automatik. Sistem yang pertama iaitu mechanical. Antara komponen mechanical yang digunakan dalam mesin basuh automatik ialah takal, tali sawat, gear, drum dan juga galas berbola ataupun ball bearing. Gabungan komponen ini menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian, ketika wash, spin. Inilah dia komponen-komponen yang bekerja untuk mesin basuh. Dinamakan sebagai sistem mechanical. Jadi bagaimana mesin basuh itu berfungsi ataupun boleh berfungsi? Menggunakan sistem elektrik. Yang mana sistem elektrik ni adalah ataupun membekalkan tenaga kepada sistem kawalan motor dan juga motor AU. Antara komponen elektrik iaitu pengubah dan juga motor AU. Yang ketiga, sistem elektronik. Ini dia tadi. Papan litar. Yang mana di papan ini terkandung beberapa komponen elektronik seperti diode, kapasitor yang membantu menggerakkan panel kawalan dekat sini. Ini panel kawalan. Dalam panel kawalan ni mengandungi arahan seperti button on off, start, pause dan pelbagai lagi. Dan yang keempat ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Mikropengawal diatur cara untuk menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem mekanikal dalam mesin basuh. Fungsi kawalan bergantung kepada pengaturcaraan yang direka dan tindakan kawalan yang dimasukkan pada panel kawalan mesin basuh automatik. Pelajar mudah. Kita memberi arahan dengan menekan pada panel kawalan pada mesin basuh. Kita mulakan dengan button on dulu dan start. Kita pilih mode mana untuk kita perlukan untuk kita membasuh kain. Itu dinamakan sistem kawalan pengaturcaraan pada sistem elektronik. Kemudian setelah menerima arahan, mechanical akan membuat tugasan yang telah diberikan tadi. Bagaimana mesin basuh ni boleh berfungsi menggunakan sumber tenaga elektrik. Pelajar, sebelum kita bersurai ataupun sebelum kelas kita tamat pada hari ini, awak dapat lihat ada dua aktiviti yang saya berikan. Yang pertama, modul PDPR offline. Ni semua pelajar dah dapat, betul? Jadi awak teruskan untuk soalan nombor 4. Pelajar perlu lengkapkan pada ruang kosong fungsi setiap komponen ataupun setiap elemen mekatronik yang terdapat pada produk sedia ada. Dan yang kedua, pelajar perlu menjawab kuis mudah pada link kuisis yang akan saya berikan nanti. Berakhir kelas kita pada hari ini. Jadi saya berharap semua murid dapat menerangkan elemen mekatronik pada produk sedia ada. Jangan lupa buat aktiviti yang telah saya berikan. Sekian pelajar. Jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum.